Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton video ini. Jadi selamat datang. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana kita boleh menghasilkan lukisan teknikal daripada model 3D yang telah kita hasilkan menggunakan software Autodesk Fusion 360. Tanpa melengahkan masa, jom kita tonton video ini. Okey, setelah anda membuka Autodesk Fusion 360 anda, jadi anda akan lihat ada satu file kosong. Yang pertama sekali kita nak buat adalah kita kena dapatkan file yang kita nak tersebut. Jadi kat sini saya ada contoh satu binaan yang lengkap, yang mengandungi dua parts. Jadi saya akan menghasilkan lukisan teknikal bagi kegunaan manufacturer, fabricator dan rujukan kita sendiri untuk buat prototype. Bagaimana kita boleh hasilkan lukisan teknikal tersebut. Jadi seperti anda lihat sekarang ni, saya ada dua part yang berlainan yang saya beri nama badan dan tudung. Okey, perkara pertama sekali adalah saya nak keluarkan general drawing ataupun gambaran keseluruhan assembly ni. Jadi kita akan klik pada design, pergi pada drawing, from design. Okey, di sini akan keluar arahan ataupun pop-up yang akan meminta kita mengisilah information mengenai drawing kita. So content adalah full assembly, create new, from scratch. Okay, standard kita adalah ISO dan ada dua di sini ya. Kita ambil ISO sebagai international standard berbanding dengan ASME iaitu American Standard lah. Jadi penggunaan kita adalah instead of inches kita akan guna mm. Dan sheet size ni penting. Kita beranggapan bahawa klien kita nak tunjuk kat klien kita size apa yang kita nak keluarkan printing tu. Okay, adakah A3, A4 ataupun A2 ke A1 ke, okay, bergantung pada anda sendiri. My practice is saya akan gunakan size A3. Jadi kita keluarkan size A3 ni, dan ini adalah dia punya layout yang baru bersebelahan dengan layout yang lama tadilah. So this is the layout. Jadi untuk kita memasukkan image kita di dalam layout ini, kita boleh pergi tekan ke base view. Okay, dan di sini akan keluar satu pop-up yang menyatakan the properties untuk kita masukkan drawing kita ni. Jadi orientation kita start daripada mana? Adakah kita nak start daripada front baru kita elaborate dia punya view, ataupun daripada top, bergantung pada anda lah. So kalau saya akan start daripada front ini. Okay, jadi style kita macam mana? Kita ada visible and hidden edges, kita ada shaded macam sekarang yang anda dapat lihat ni lah. Ini adalah shaded. Okay, untuk general assembly saya suggest untuk kita pakai visible edges saja supaya kita akan tidak confuse lah. Okay, skala kita, kalaulah objek kita itu kecil, kita boleh menggunakan skala 1:1 ataupun skala 2:1 yang mana memberi maklumat yang lebih details kepada klien kita ataupun kepada kita sendiri. Okay, dalam kes ni katalah saya nak gunakan skala 1:1, adakah dia memadai untuk kertas ni? Okey, katakanlah memadai untuk kertas ni. Okey, dan yang bawah ni saya akan menggunakan full length. Okey, kemudian saya klik dan saya tekan enter ataupun okey. So dia akan keluarkan drawing yang ni lah. Baiklah, kita dah dapat view pertama kita iaitu front view. Okey, seterusnya saya nak letak top view saya. Anda jangan risau, kita boleh mengubah lagi kedudukan objek tersebut dengan klik pada gambar ni dan kita boleh click and drag lah ke kiri ke kanan, ikutlah kita punya selesai kita. Okay, katakanlah kita ingin menambah view, kita boleh pergi ke tab atas ni dan pergi projected view, klik pada objek utama dan kita boleh elaborate dia punya view. Okay, anda boleh klik di mana-mana dahulu. Katakanlah dalam studio ni anda boleh alih ke position yang sepatutnya lah. Okay, jangan risau untuk berbuat silap kerana anda belajar untuk buat ni, dan dia tak ada betul salah, cumanya lukisan teknikal yang kemas yang boleh dibaca oleh klien ataupun kita punya fabricator ataupun siapa-siapa saja yang berkenaan lah, stakeholders kita. Okay, saya akan masukkan satu lagi. Okay, katalah this is another side view, just for the sake nak tunjuk dia punya ada perubahan tak side video. Kalau tak ada, tak perlu taruh yang ni kerana terlalu banyak information yang redundant, tak bagus juga untuk kita punya drawing. Dan last sekali saya nak masukkan view perspektif. Okay, macam ni. Dan saya tekan right click dan saya letak di sini sebagai rujukan kita. Okay, sekarang kita dah cukup.
Okey, sebarang objek yang kita telah masukkan di dalam layout ni, kita masih boleh betulkan dia punya properties dia. Dengan double click, dia akan keluar drawing view ni. Kita boleh ubah apa yang kita nak. Contohnya kan lah, katakanlah di bahagian ni saya nak masukkan dia visible and hidden edges, so dia akan jadi macam ni. Okey, ataupun kita buat ni sahaja, so kita boleh close. Okey, katalah yang ni kita nak dia ada shaded. Okey, dia akan shaded di bahagian ni saja, kita boleh tutup. Okay. Right. Seterusnya kita boleh masukkan dimension. Okay. Sebab ini adalah general assembly drawing, kita tak perlukan terlalu banyak details on the dimension kerana itu semua akan di cover dalam part drawing nanti. Apa itu part drawing? Part drawing adalah pecahan kepada objek-objek yang ada di dalam sesuatu assembly ataupun sesuatu produk tersebut. Macam dalam botol ni, contohnya kita hanya ada dua part, iaitu part tudung dan part badan dia atau body dia saja. Itu saja part drawing yang saya akan buat selepas ni. Tapi oleh kerana ini merupakan general assembly ataupun drawing keseluruhan, kita hanya perlu memasukkan information yang tertentu saja. Contohnya size, ketinggian dia, kelebaran dia. Okey. Dan anda boleh klik bila anda mengambil di bahagian dimension ini, anda boleh tekan pada button arrow ni, dia ada drop down menu dia untuk ukuran yang lain. Okey, tapi dalam kes ni kita akan guna auto dimension ni. So kita pergi ke bucu atas ni untuk mendapatkan tinggi botol ni saya akan pergi ke bucu atas ni. Okey, kemudian saya akan pan menggunakan middle mouse button, pergi ke endpoint. Okay, kita tarik ke bawah supaya dia selari dengan ketinggian botol ni. Okay, jadi kalau anda lihat di sini, ukuran ini adalah terlalu detail dan kita tak perlukan detail 2 titik perpuluhan ni. Jadi macam mana kita boleh ubah dia? Okay, kita boleh ubah dengan double klik pada angka ini dan dia akan keluarkan properties di belah kanan kita. Kita boleh tukar primary precision kita kepada kosong sahaja, sebab kita nak andaikan benda ni adalah ukuran yang plus minus. Jadi kita dapat gambaran yang jelas lah mengenai kita punya objek ni. Right. Memandangkan di kiri kita dah masukkan ukuran ketinggian dia, tak perlu kita masukkan ke kanan sebab dia adalah ketinggian yang sama. Right. Jadi apa lagi information yang kita boleh masukkan? Kita kena masukkan satellite. Sekiranya objek tersebut adalah berbentuk silinder, kita perlu masukkan satellite supaya kita menunjukkan bahawa objek tersebut adalah silinder. Okey, adalah dalam bentuk bulatan daripada atas lah. Kalau yang atas ni kita boleh katakan macam ni. Right. Okey, jadi kita akan masukkan lagi dimension. Okey, daripada segi dimension pula, anda boleh masukkan seberapa banyak dimension yang anda rasa membantu untuk memberi maklumat kepada stakeholders dan anda sendiri. Okay, contohnya saya akan masukkan radial dimension sebab saya nak tahu berapakah dia punya curve kat sini, berapa radial curve dia, supaya fabricator boleh baca benda tu. Sebenarnya kita masuklah dimension-dimension yang diperlukan yang lain, yang anda rasa membantu anda untuk memberi maklumat. Dan tukar precision dia. Okey, sama juga di sini. Pastikan anda susun dimension anda dengan baiklah, sebab kalau terlalu tidak kemas, dia akan menyusahkan orang untuk baca maklumat tersebut dengan baiklah. Okay, jadi susun elok-elok. Jangan biarkan nombor ni bertindih antara satu sama lain. Sekiranya terdapat pertindihan, anda boleh adjust lagi, atau ubah lagi dia punya kedudukan dia. Okay. Dan macam saya cakap, kita boleh double click dan kita tukar kepada precision dia. Right. So ini adalah sedikit sebanyak contoh bagaimana kita nak masukkan dimension di dalam technical drawing kita. Okay. Right.
Okey, seterusnya katakanlah kita dah siap ni. Kita dah siap kita punya dimensioning ni. Kita juga boleh memasukkan simbol-simbol dan juga nota-nota di dalam kita punya drawing, iaitu contoh macam kita masuk teks, kita nak nyatakan okey ada berapa unit bulatan ni. Katalah di sini ada 30 unit silinder pemegang. Okay, contoh right, so kita boleh nyatakan ada 30 unit silinder pemegang ni. Okay, dan kalau katalah kita tak nampak dia terlalu kecil untuk this particular view, okay, kita boleh pergi ke detail view. Kita nak tunjuk kat certain parts, okay, dia ada detail dia. Contohnya di sini, okay, katalah saya fokus di titik tengah ni dan saya ambil yang ni dan saya besarkan di sini. Okay, kita taruh tempat yang kosong. So kita boleh tengok dia scale berapa. Okay, saya nakkan scale dia 21. Saya besarkan sikit supaya kita dapat view yang jelas yang ni. Okay, kita ambil visible edges saja dan tangent. So apa yang berlaku, dia akan besarkan kawasan ni dan dia akan beri information bahawa okey, rujuk A. So A skala dia 2.1 dan barulah kita masukkan teks tadi di A21. Okey. Okay, contoh yang ni adalah maklumat tambahan yang saya berikan di dalam technical drawing saya, supaya orang yang baca technical drawing faham, okay, ada 30 benda ni, so dia tak perlu kira. Okay, alright, seterusnya katalah maklumat dah lengkap dan di sini anda boleh check jugalah. Kita boleh juga bagi cross section view. Cross section view kita boleh letak dan view-view yang lain lah, tapi saya tak akan cover yang tu. Okay, seterusnya kita akan bagi maklumat untuk blok kita ni. Setelah kita tekan OK, seterusnya barulah kita letak maklumat yang lain. Double click cara dia adalah double click pada line ni dan kita boleh masukkan information lain. Contohnya department IDE frame. Okay, technical reference. Alright, technical reference kita boleh masukkan botol, bot design, contoh. Okay, created, dia secara automatik dia akan create berdasarkan nama account kita lah. Kalau tak pun kita boleh double click dan ubah lagi. Okay, bila ni tarikh yang kita generate ni, dia boleh secara automatik. Okay, document type ni apa dia? Kita boleh masukkan document type. Okay, katalah general assembly. Okay, general assembly. Okay, title botol 1. Kita boleh masuk title 2, title 3. Okay, approve by siapa? Approve katalah ni adalah dia approve by, kalau macam saya sendiri dia approve by Dean. Okay, by dekan. Kalau kamu mungkin saya approve. Okay, document status. Okay, document status adalah in review. Contoh, in review. Okay, drawing number pula. Okay, inilah saya kata drawing number. Katalah kita bagi kod kita sendiri, generate assembly 1. So bila lepas ni, kalau ada klien minta rujuk ataupun siapa-siapa stakeholder minta rujuk, okey, cuba awak rujuk GA1 awak, ada terdapat kesalahan sikit yang saya nak betulkan. So kita akan rujuk this drawing number. Okey, revision ni kali berapa? Katalah revision 10, tak ada revision lagi. Date of issues kita boleh masukkan dan sheet 11. Okey, katalah dah lengkap, kita finish properties. Jadi kita dah ada satu drawing yang lengkap. Okey, right, dan kita boleh masukkan teks-teks tambahan sekiranya kita nak lagi detail. Contohnya kita nak tahu, nak beritahu okey, ini adalah top view. Okey, dan kalau ikutkan susunlah elok-elok dia punya view ni supaya orang boleh faham nak baca macam mana. Okey, katalah kalau saya masuk kat sini ABC ni, top view, right. Okey,
dan kita boleh copy yang lain dan masukkan yang lain sekali lah. Jadi dengan itu lengkaplah kita punya satu general assembly punya drawing. Okay, bagaimana pula kita nak buat part drawing? Sama saja konsep dia. Okay, katakanlah yang ni kita dah save. Okay, kita save untuk general assembly botol 1 GA katakanlah. Okay, pastikan anda save pada folder yang ni lah, folder yang berkenaan, supaya anda tidak confuse kat mana dia nak simpan dan kerja anda lebih manageable lah. Okay, katalah GA dah siap. Okay, bagaimana pula kita nak masuk part drawing? Okay, katakanlah kita dah siap export kita punya general assembly. Okay, kita nak buat part drawing pula. Bagaimana anda boleh berbuat demikian? Jadi kita dah ada general assembly. So kat bawah ni technically kita boleh quick add new sheets. Okay, kita boleh masukkan sheet baru, tapi kita takkan buat macam tu kerana kita nak buat yang lebih mudah lagi. Untuk export parts dengan lebih mudah, anda boleh pergi balik ke atas tab atas ni yang anda tak tutup lagi ni, dan kita akan pilih pada tudung ni tadi. Okay, kita akan pergi ke design, drawing, from design, dan content yang kita dah selected tudung ni tadi. Okay, komponen dia. Okay, bawah create new ni kamu klik drop down menu dia, kita ambil botol 1GA. Sebab apa? Kita nak buat bawah satu dokumen saja, kita tak nak dokumen yang berasingan. Jadi kita tekan saja OK. So apa yang berlaku? Kalau anda lihat di bawah ni, dia dah keluarkan satu sheets baru di bawah satu dokumen yang sama, iaitu botol _1 GA ni. Okay, dan kali ni kita boleh masukkan lah kita punya part ni. Okay, dan saya akan tukar kepada 21 skala dia kerana nak nampak lebih besar untuk this particular parts. Okay, dan saya akan masukkan lah part ni, dan saya tekan saja OK. Dan kali ni saya akan buka dia hidden punya features, iaitu hidden line ni. Dan kita boleh guna je konsep yang kita dah buat yang tadi dekat drawing yang pertama tadi. Okay, right. Dan kita masukkan lah drawing-drawing yang kita boleh, yang diperlukan untuk membantu kita buat kerja ni. Okay, dan macam biasa anda boleh masukkan dia punya dimension, dia punya measurement kemudian. Okay, ingat tujuan technical drawing adalah untuk kita memberi maklumat. Jadi seharusnya maklumat tu tak terlalu banyak kerana dia akan memeningkan keadaan. Okay, dan taklah terlalu sikit sampaikan kita kata apa, stakeholders perlu bertanya kat kita lebih mengenai kita punya information on the products. Okay, dan macam biasa siapkan benda ni, dan anda boleh lihat lah, boleh tukar dekat sini pula title botol 1 apa. Mungkin botol 1 top part. Okay, sheets nombor 2. Alright, so anda boleh masukkan mengikut part ni lah. So technical reference ni bukan buat design ya. Technical reference katalah 2:1. Okay, and then katalah anda masukkan juga dia punya view ni. Okay, simbol-simbol ni. Dekat sini anda boleh masukkan gambaran objek anda supaya dia memudahkan anda untuk view file apa, produk apa ni. Contohnya kita boleh masukkan base view kita masukkanlah botol ni. Okay, gambaran botol ni, so orang tahu selain daripada kita baca dia punya nama ni, orang boleh rujuk, oh ni adalah projek botol, dengan memberi view dia sendiri. Let's say 1/8 ataupun kita ambil 1/5 lah, kecil sikit, dan kita letaklah di sini. Tekan OK. Maafkan saya, kita bagi dia nampak objek ni. Close, dan kita boleh letak di sini sebagai rujukan kita. Okay, gambaran dia. Jadi macam biasa, sekarang ni anda lihat kita dah ada dua sheets dan dua lukisan yang berlainan. Baiklah, anda telah mempunyai dua lukisan yang lengkap lah. Contoh katakanlah ini adalah part pertama dan satu lagi adalah part yang kedua. Begitu juga kita akan buat yang body kita. Sama je untuk body bawah. Kita ambil botol 1 ni, ambil badan pula. Okay, design, drawing, from design.
contents adalah selected content. Okay, daripada drawing ni, create new, kita tukar kepada bottom 1GA. Okay, so ada sheet yang ketiga. Dan macam biasa, kita buat yang macam tadilah. Okay, practice dia. Okay, yang ni features ni. Okay, and then saya project view dia untuk top, untuk perspektif. Okay, alright, cancel. Okay, katalah ini dah memadai input information untuk saya. Okay, saya akan susun balik drawing ni. Okay, ingat kita kena susun supaya semua benda muat di dalam ni lah. Kita nak bagi dia punya ukuran apa semua, dia tak terkeluar-keluar daripada kita punya layout ni. Okay, katalah kita buat cepat je. Okay, close. And then kita betulkan di bawah ni. Okay, reference apa semua. Okay, ini adalah skala sebab tadi 211, ini sekarang ni 11 11 reference. Ini measurement. Okay, katalah measurement in mm semua, awak nak taruh semua sini. Okay, date of issue and etc. Sebenarnya kalau ikutkan lagi detail, kamu boleh masukkan BOM, bill of material di dalam ni apa semua dan masukkan dimension dan segala benda yang diperlukan, maklumat diperlukan di dalam this particular layout. So technically kita dah ada 3 sheets ni. Mula-mula tadi saya tunjuk macam mana kita boleh export satu sheet ni saja. Bagaimana kalau kita nak export ketiga-tiga sekaligus? Jadi kita akan tekan export. Okay, export PDF. Okay, all sheets dan open PDF. Okay, dan kita identify mana kita nak save. Replace, yes. Dan dia akan keluarkan satu compilation of our technical drawing. Okay, alright, jadi ini adalah PDF yang telah dikeluarkan. Jadi begitulah sedikit sebanyak bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan lukisan teknikal berbantukan komputer dengan menggunakan software Autodesk Fusion 360. Jadi sekiranya anda ada masalah atau pertanyaan, anda boleh komen di bawah. Okay, dan insyaAllah saya akan buat video untuk membantu anda menyelesaikan masalah anda dalam penggunaan software ini. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Bye bye.